Assalamualaikum semua, apa khabar? Alhamdulillah, kita diberi peluang untuk berjumpa pada sesi kali ini. Okey, perasan siapa yang selalu follow saya dekat page Facebook saya, Wasiat dan Warung Pusaka, mesti perasan saya selalu hantar gambar ni dekat page Facebook saya. Boleh katakan setiap minggu sekali atau 2 kali saya mesti post gambar rajah ni. Saya mesti post gambar rajah ni. Dan ramai yang PM saya, yang bertanya berkenaan dengan, yang bertanya lebih lanjut berkenaan dengan isu ini. Jadi gambar rajah ini menceritakan ataupun menerangkan hubung kait berkenaan dengan wasiat dan hibah. Jadi hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan hibah amanah. Buka dia. Okey, rumah ni adalah satu benda yang perkara asas bagi setiap pasangan yang baru berkahwin. Permulaan mesti menyewa dahulu, ataupun kalau yang ada rezeki lebih tu kahwin dah boleh beli rumah. Bagi yang belum mampu tu memandai dengan menyewa terlebih dahulu. Lama kelamaan suami isteri bekerja sama-sama, simpan duit, lepas tu buat loan bersama sampailah dapat beli rumah sendiri. So pada peringkat awal selalunya, di peringkat awal perkahwinan tu, selalunya rumah yang pertama itu selalunya ialah join nama antara suami ataupun isteri. Maknanya join nama antara suami dan isteri. Okey, bila join nama, okey, ini merupakan topik yang selalu diperdebatkan, selalu orang tanya. Kalau jumpa tu mesti dia tanya. Okay. Isu dia rumah 2 nama. Rumah 2 nama. Okay. Suami, isteri. Okay. Suami 50%, isteri pun 50%. Sama-sama bayar, sama-sama keluar duit APF. Okey. Selalu fantasinya isteri akan beranggapan bahawa sekiranya suami dia meninggal dunia, si isteri merasakan dia akan mendapat 100% bahagian suami dia. Maknanya dia akan mendapat 100% bahagian suami dia. Bermakna dia merasakan rumah ini 100% akan jadi milik dia. Dia merasakan bahawa rumah ini 100% akan menjadi milik dia sekiranya suami dia meninggal dunia. Okey. Tapi perkara yang berlaku ialah sebaliknya. Okey. Perkara yang berlaku ialah sebaliknya. Okey. Sekiranya suami meninggal dunia, okey, faham bahagian isteri ni dah memang bahagian dia lah. Dah memang bahagian dia lah. Okey. Daripada portion 50% suami ni, berapa isteri dapat? Okey. Kalau ikut kadar faraid, isteri hanya mewarisi 1/8 daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh suami. Okey. Ini bermakna selain daripada isteri, ada orang lain lah yang layak terima ataupun berhak ke atas bahagian suami ni. Betul tak? Okey, siapakah yang layak tu? Okey, yang pertama, ibu ataupun bapa, ataupun ibu dan bapa sekiranya masih hidup. Maksudnya sekiranya ibu dan bapa suami masih hidup, ibu dan bapa suami ada hak ke atas bahagian 50% ni. Ataupun salah seorang yang masih hidup ada hak ke atas 50% bahagian suami ni. Okey.
Siapa lagi? Anak daripada pasangan ini. Nampak? Anak daripada pasangan suami isteri dan isteri. Nampak? Ini 3 asas yang layak ambil bahagian daripada 50% bahagian suami ni. Jadi bukan isteri 100% dapat. Nampak? Ada lagi pilihan dekat sini. Jadi setiap individu ni dia mempunyai struktur faraid yang berbeza. Okey. Saya selalu tegaskan bahawa setiap individu mempunyai struktur faraid yang berbeza. Okey. Contoh yang paling mudah, isu anak saja. Contoh katakanlah ibu bapa suami dah tak ada. Okey. Katakanlah ibu bapa suami dah tak ada. Dan anak perempuan. Okay. Bermaksud siapa yang patut layak masuk bahagian ni? Adik-beradik suami. Nampak tak? Adik-beradik suami akan dapat bahagian kat sini. Sebabnya tak ada anak lelaki. Jelas tak? Jadi setiap individu mempunyai struktur faraid yang berbeza. Tak sama. Cerita dia tak sama. Cerita dia tak sama. Mempunyai struktur faraid yang berbeza. Okey. Rupa-rupanya si suami ada lagi satu orang isteri. Isteri nombor 2 pun dapat, tuan-tuan dan puan-puan. Isteri nombor 2 pun dapat juga bahagian dia. Kisahlah kalau dia daftar apa semua, akan dapat juga bahagian dia. Nampak? Pentingnya. Ini contoh kalau ada isteri nombor 2 kan. Okey. Nampak? So hibah amanah ni. Okay. Hibah amanah. Masa hidup suami daftar dan tulis hibah kepada isteri. Bahagian dia yang 50% ni. Dihibahkan kepada isteri dia sewaktu dia masih hidup. Jadi apabila dia meninggal, bahagian dia yang 50% ni, okey, yang 50% ni dikeluarkan ataupun dikecualikan daripada senarai harta pusaka. Maksudnya isteri sekarang 100% akan dapat bahagian suami dia, disebabkan oleh tulisan hibah amanah yang dibuat oleh suami ketika dia masih hidup. Itu beza dia. Hibah amanah. Hibah amanah. Hibah amanah, dia mengeluarkan ataupun automatik bahagian 50% suami ni terkeluar daripada senarai harta pusaka suami ni. Maknanya isteri secure lah portion yang 50% ni. Ini dipanggil hibah amanah. Hibah amanah ni bukan macam hibah takaful lah. Dia dua benda yang berbeza. Hibah amanah, hibah takaful dia berdasarkan kepada polisi takaful tu bukannya hibah takaful tu merangkumi semua benda ni, tak. Jangan salah faham. Hibah takaful, hibah amanah. Dia dua benda yang berbeza, tak sama. Okey? Ini saya beringkas kena dengan hibah amanah. Maksudnya hibah amanah ialah deklarasi pembahagian portion dia semasa hidup, arahan supaya sekiranya dia meninggal dunia dan menyerahkan bahagian 50% ni kepada isteri. Itu dikatakan hibah amanah. Okey, itu seberingkas lah. Nanti kita akan bincang lagi berkenaan dengan hibah amanah dan apa kategori lain pula, satu nama ke ataupun
kongsi 3 nama ke, nanti kita akan bincang untuk sesi yang akan datang. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga kongsian pada kali ini yang ringkas ini boleh memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih.